Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama-sama dengan Cikgu Evi dari Maktab Sultan Ismail, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Kota Baru, Kelantan. Hari ini kita akan mengulang kaji prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada. Susah ke prosa tradisional ni? Jawapannya tidak susah bagi mereka yang telah membaca dan memahami isi kandungan burung terbang dipipiskan lada. Susah bagi mereka yang tidak membacanya lagi dan tidak memahami isi kandungan prosa tradisional ini. Jadi hari ini, mari kita sama-sama mengulang kaji prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada ini. Baiklah, hari ini Cikgu Evi memilih standard kandungan 4.1 iaitu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Dan standard pembelajaran 4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Standard-standard ini terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran BMKSSM. Baik, hari ini kita akan cuba mencapai 3 objektif utama melalui ulang kaji kita, iaitu yang pertama, mengulang kaji prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada. Prosa ini terdapat dalam antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Yang kedua, menganalisis soalan pemahaman, iaitu soalan 2C. Dan yang ketiga, menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Baiklah, sebelum kita melangkah ke lebih jauh lagi, mari kita kenali dulu soalan prosa tradisional. Baik, soalan ini disoal dalam kertas 1103 palang 2, iaitu soalan 2C. 3 soalan dikemukakan. Yang pertama, soalan berbentuk maksud rangkai kata ataupun pemahaman. Okey, soalan ini kita perlu mencari ataupun mendapatkan jawapannya daripada petikan teks. Berapa markah? 2 markah diperuntukkan. Soalan 2 pula, soalan KBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Biasanya soalan ini dimulakan dengan pada pandangan anda, pada pendapat anda dan diperuntukkan markahnya 3 markah. Dan yang terakhir, soalan ketiga ialah soalan Komsas 3 markah. Beberapa elemen Komsas boleh ditanya melalui soalan ini. Contohnya tema, persoalan, perwatakan, nilai murni ataupun pengajaran. Baiklah, peruntukan markah bagi keseluruhan soalan ini ialah 8 markah. Seterusnya, Cikgu Evi kongsikan beberapa kelemahan calon semasa menjawab soalan pemahaman. Yang pertama, calon tidak menganalisis soalan. Sepatutnya, apabila mendapat soalan, calon membacanya, memahaminya dan menganalisis terlebih dahulu. Yang kedua, ada calon menjawab dalam bentuk poin. Hari itu Cikgu Evi dah kongsi dah, jangan jawab dalam bentuk poin, jawab dalam bentuk ayat lengkap. Yang ketiga, ada calon tidak menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Dan yang keempat, ada yang tidak mengetahui teknik menjawab yang betul. Jadi, di sinilah berlakunya pengurangan markah. Jadi, Cikgu Evi nak pesanlah jangan buat macam tu untuk menjawab soalan pemahaman lah rugi markah anda. Okay. Baiklah, seterusnya kita lihat beberapa tip untuk menjawab soalan pemahaman. Yang pertama, baca soalan terlebih dahulu, fahami kehendak soalan. Yang kedua, analisis soalan, tandakan kata kunci. Yang ketiga, salin sebahagian ayat dalam soalan. Dan yang keempat, tulis jawapan dalam bentuk ayat lengkap. Jika anda tulis dalam bentuk poin, tolakan markah 50% daripada markah penuh dilakukan. Okey, ingat tu. Seterusnya, untuk menjawab soalan pemahaman ataupun soalan Komsas, anda perlu menguasai semua elemen Komsas yang dipelajari di sekolah. Okey, di sini Cikgu Evi berikan beberapa elemen Komsas yang perlu anda kuasai seperti tema, persoalan, watak dan perwatakan, nilai murni dan pengajaran sebagai persediaan untuk menjawab soalan peperiksaan. Biasanya kita hanya ingat satu dan boleh jawab 5 sekaligus Contohnya, anda ingat nilai
Kemudian anda boleh jawab persoalan, boleh jawab perwatakan, boleh jawab nilai murni dan juga pengajaran. Okey? Seterusnya, mari kita ulang kaji sama-sama burung terbang dipipiskan lada. Yang mula-mula sekali, kita kena lihat temanya. Okey, tema bagi burung terbang dipipiskan lada ialah kebijaksanaan seorang raja menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam kalangan pembesar negeri. Apa buktinya? Buktinya, Sultan Muzaffar Shah tidak selesa dengan perselisihan faham melibatkan Bendahara Paduka Raja dan Seri Naradiraja. Baginda menceraikan isterinya Tun Kudu, anak saudara Bendahara Paduka Raja, dan dikahwinkan dengan Seri Naradiraja. Okey, itu tema bagi burung terbang dipipiskan lada. Okey, seterusnya kita lihat beberapa persoalan yang terdapat dalam burung terbang dipipiskan lada. Okey, yang pertama, persoalan tentang kebijaksanaan menewaskan musuh tanpa menggunakan kekuatan tentera. Okey, ini kita dapat lihat pada perwatakan Bendahara Paduka Raja. Okey, kalau siapa yang membaca teks ini, anda boleh ingatlah ya. Bendahara Paduka Raja mengarahkan Hulu Balang di negeri Melaka menambat puntung api di pokok bakau. Justru apabila dilihat oleh tentera Siam menyangkakan ramainya Hulu Balang di negeri Melaka. Jadi mereka takut dan berundur. Okey, itu kebijaksanaan lah tu ya. Okey, ada persoalan tentang kebijaksanaan. Seterusnya persoalan tentang sikap angkuh yang membawa padah. Okey, ini dapat dilihat melalui watak Chow Pandan. Chow Pandan ni anak bubunya. Dia yakin dapat mengalahkan negeri Melaka. Tapi apa jadi padanya? Dia mati muntah darah. Nanti kita akan lihat kenapa dia jadi macam tu. Ya, mati muntah darah. Baik, yang ketiga, persoalan tentang menyanjung kedaulatan negeri. Buktinya, Sultan Muzaffar Shah tidak mahu negerinya ditakluk oleh Siam. Jadi Sultan Muzaffar arahkanlah ke Hulu Balang di negerinya untuk mempertahankan negeri Melaka. Ya. Yang keempat, persoalan tentang kesanggupan rakyat biasa mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, contoh ini dilihat daripada watak Sidi Arab, Tuan Sidi Arab. Okey, jadi Tuan Sidi Arab ni melepaskan panah ke Siam, tapi dia berada di Melaka. Jadi panah itu ditujukan kepada Chow Pandan. Jadi Chow Pandan yang berada di Siam berasa panas dadanya, seolah-olah kena tikam, kena panah itulah. Ya, jadi dia mati muntah darah. Tadilah persoalan tadi ya, persoalan sikap angkuh tadi. Chow Pandan tu mati muntah darah. Yang ni persoalan tentang kesanggupan rakyat biasa mempertahankan kedaulatan negeri. Baik, seterusnya kita lihat watak dan perwatakan. Yang pertama, seorang pemerintah yang bijaksana. Okey, apa buktinya? Sultan Muzaffar Shah mengahwinkan Tun Kudu dengan Seri Naradiraja. Kenapa? Untuk menyelesaikan perselisihan faham pembesarnya. Siapa? Bendahara Paduka Raja dengan Seri Naradiraja. Baik. Perwatakan yang kedua, seorang pemimpin yang rasional. Apa buktinya? Okey, Bendahara Paduka Raja menambat puntung api di pokok bakau. Lalu tentera Siam menyangka ramai Hulu Balang di negeri Melaka. Jadi tentera Siam berundur tanpa menyerang negeri Melaka. Okey, itu seorang pemimpin yang rasional lah, ya. Seterusnya, kita lihat nilai murni yang terdapat dalam burung terbang dipipiskan lada. Baiklah, nilai murni yang pertama, nilai kebijaksanaan. Siapa? Macam tadilah, ulang balik contoh. Sultan Muzaffar Shah mengahwinkan Tun Kudu dengan Seri Naradiraja untuk menyelesaikan kemelut pembesar-pembesarnya. Okay, yang kedua, nilai rasional. Apa buktinya? Bendahara Paduka Raja menambat puntung api, jadi tentera Siam menyangkakan ramai Hulu Balang di negeri Melaka, jadi mereka takut dan berundur tanpa menyerang negeri Melaka. Okey, yang ketiga, ada nilai kerjasama. Okey, contohnya Tuan Sidi Arab tadilah telah melepaskan panah ke Siam,
Jadi, panah itu ditujukan kepada Chow Pandan, anak Bumbunya. Jadi, Chow Pandan mati muntah darah. Okey, itu beberapa nilai murni yang terdapat dalam burung terbang dipipiskan lada. Baiklah, seterusnya kita lihat pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa bijak menyelesaikan masalah perselisihan faham antara seseorang. Okey, apa buktinya? Ulang balik contoh daripada watak Sultan Muzaffar Shah itu tadi. Yang kedua, kita perlulah sentiasa berfikiran rasional ketika membuat keputusan. Apa buktinya? Ulang balik contoh daripada watak Bendahara Paduka Raja. Okey, ingat tak? Bendahara Paduka Raja, arah hulu balang, tambat puntung api di pokok kayu bakau. Tentera Siam ingat kan? Ramai hulu balang di Melaka. Jadi, tentera Siam takut berundur sebelum menyerang negeri Melaka. Okey. Baiklah, yang ketiga, kita mestilah sentiasa bekerjasama ketika melakukan sesuatu perkara. Okey. Siapa wataknya? Tuan Sidi Arab. Apa yang Tuan Sidi Arab buat? Dia telah melepaskan panah ke negeri Siam, dihalakan kepada Chow Pandan. Jadi, Chow Pandan berasa dadanya panas, seolah-olah terkena anak panah tersebut. Lalu, Chow Pandan mati muntah darah. Okey? Itulah pengajaran yang terdapat dalam burung terbang dipipiskan lada. Jom kita buat latihan sikit. Okey, mula-mula kita baca soalan. Soalan 2C. Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri. Okey, itu soalan. Okey, kita baca terlebih dahulu petikannya. Adapun perigi di Batu Pahat itu, orang Siamlah membuat dia. Maka diikut oleh Bendahara Paduka Raja sampai ke Singapura. Maka, Bendahara pun kembali menghadap Sultan Muzaffar Shah. Maka segala perihal ehwal itu sekaliannya dipersembahkan oleh Bendahara ke bawah duli Sultan. Maka Baginda pun terlalu suka. Maka Baginda pun memberi persalin akan Bendahara Paduka Raja daripada pakaian yang mulia-mulia. Dengan segala hulu balang yang pergi bersama-sama itu, semuanya dianugerahi persalin masing-masing pada kadarnya. Adapun segala orang Siam yang kembali itu telah ia sampai ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya pun terlalu marah. Maka ia sendiri hendak pergi menyerang Melaka itu. Maka ada seorang anak Paduka Bubunnya, Chow Pandan namanya. Maka ia bercakap ke bawah duli Paduka Bubunnya hendak menyerang Melaka. Sembahnya, Duli Peracau, lengkapi patik. Patiklah mengalahkan Melaka itu. Dipetik daripada Burung Terbang Dipipiskan Lada dalam Antologi Sejadah Rindu Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, kita lihat soalan pertamanya. Berdasarkan petikan tersebut, apakah yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah apabila mendapat kabar gembira? Nampak tu? Soalan ni berbentuk JDT. Apa JDT? Jawapan dalam teks. Makanya kita kena mencari jawapan dalam teks. Okey, lihat kehendak soalan. Kehendak soalan, apa yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah apabila mendapat kabar gembira? Apa? Jadi kita kena lihatlah apa reaksi, apa tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah. Okey, berapa markah? 2 markah diperuntukkan. Okey. Jom kita lihat jawapan. Okey, berdasarkan petikan tersebut, apabila mendapat kabar gembira, Sultan Muzaffar Shah telah memberikan persalinan kepada Bendahara Paduka Raja daripada pakaian yang mulia-mulia. Ada kan tadi masa kita baca petikan tadi jawapannya? Ayat yang kedua ataupun jawapan kedua. Selain itu, gunakan penanda wacana. Baginda juga memberikan persalinan kepada semua hulu barangnya pada kadar masing-masing. Ayat tu ada dalam petikan tadi. Maksimum markah 2 markah, isi cukup 2 isi. Okey.
Cikgu Evi sentiasa mengingatkanlah calon-calon seboleh mungkin jawab itu satu isi sama dengan satu ayat. Untuk menghubungkan ayat-ayat itu, gunakan penanda wacana. Baik, kita lihat soalan kedua. Apakah reaksi Chow Pandan apabila mendengar kabar yang disampaikan oleh Awi Dicu kepada paduka bubunnya? 3 markah. Baik, soalan ini juga berbentuk JDT, iaitu jawapan dalam teks. Apa kehendak soalan? Nampak tak yang Cikgu Evi garis ni? Reaksi. Jadi kita akan lihat apa reaksi Chow Pandan apabila mendengar kabar yang disampaikan oleh Awi Dicu kepada paduka bubunnya. Okey. Jom kita lihat jawapan. Jawapannya, reaksi Chow Pandan apabila mendengar kabar yang disampaikan oleh Awi Dicu kepada paduka bubunnya ialah dia hendak menyerang Melaka. Jawapan ni ada dalam teks tadi. Dalam petikan. Selain itu, dia memohon agar dilengkapi angkatan perang untuk mengalahkan Melaka. Ingat tak teks tadi? Maksimum markah 3 markah, isi cukup 2 isi. Nampak? Di sini penggunaan penanda wacana selain itu. Okey? Dan terlihat soalan terakhir. Pada pendapat anda, ini soalan apa ni? Kebat lah ni sebab ada pada pendapat anda. Soalan jenis kebat. Kena fikir ni jawapan. Tak ada lagi dalam petikan. Wajarkah Awi Dicu kembali ke Siam dengan menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada paduka bubunnya? 3 markah. Apa kehendak soalan? Dia tanya kita wajar atau tidak. Wajarkah? Boleh jawab sama ada wajar atau tak wajar lah. Okey, sebab dia pendapat kita. Wajarkah Awi Dicu kembali ke Siam dengan menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada paduka bubunnya? Anda kena fikirlah. 3 markah, 3 isi. Okey. Cuba fikir, cuba rangka dulu jawapannya dalam kertas soalan, baru dipindahkan ke skrip jawapan. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Okey, ini jawapan yang sekiranya calon pilih wajar. Kita boleh jawab wajar atau tak wajar kalau soalan tanya macam tu ya. Okey, baik. Untuk jawapan wajar dulu. Kita lihat cadangan jawapan. Anda boleh fikir sendiri. Boleh buat latihan sendiri pula lepas ni. Okey. Pada pendapat saya. Sebab tadi dia tanya pada pendapat anda. Jadi awak pun jawablah pada pendapat saya. Awi Dicu wajar kembali ke Siam dengan menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada paduka bubunnya kerana akur dengan kehebatan negeri Melaka. Dia akur, hebatlah negeri Melaka. Jadi tak apalah, kita balik bagi tahulah paduka bubunnya kita dah kalah. Itulah maksudnya. Tengok jawapan yang kedua. Selain itu, dia merupakan hulu balang yang jujur kepada rajanya. Ini baguslah ya. Sebab dia jujur, dia bagi tahu kita dah kalah lah tuanku. Ya. Yang ketiga, akhirnya dia boleh mendapatkan bantuan daripada pihak lain untuk menyerang Melaka lagi. Itu kalaulah negeri Siam tu nak serang buat kali kedua. Jadi dia bolehlah minta bantuan daripada pihak lain untuk membantunya. Jadi itu antara jawapan yang boleh difikirkan oleh calon lah ya. Maksimum markah 3 markah, isi cukup 2 isi. Tapi kalau anda nak tambah jadi 3 isi pun tak ada masalah ya. Mungkin isi yang kedua salah, isi yang ketiga betul. Jadi dikira betul juga, dapat markah penuh balik, 3 markah. Boleh faham? Okey, seterusnya jawapan tidak wajar pula. Manalah tahu kod-kod awak nak jawab yang tidak wajar? Okey, pada pendapat saya, Awi Dicu tidak wajar kembali ke Siam dengan menyampaikan berita kekalahan tersebut kepada paduka bubunnya kerana dia tidak berjuang berhabis-habisan terlebih dahulu. Itu tidak wajar ya. Sebab dia tak fight, dia tak berjuang dulu habis-habisan. Okey, selain itu mencerminkan keadaan dirinya yang pengecut. Seolah-olah macam dia takut lah kan, pengecut, jadi berundur. Itu tak wajar lah. Akhirnya, tidak bijak menggunakan strategi peperangan yang betul. Okey, ini bagi calon yang jawab tidak wajar. Tak ada masalah, kita akan terima markah tu. Jawapan itu tak ada masalah ya. Jadi maksimum markahnya 3 markah, isi cukup 2 isi. Okey.
Itulah antara cadangan ataupun contoh bagi jawapan yang kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Ingat ya, kena fikirlah. Kena fikir sendiri. Okey. Cuba ya, kalau sampai soalan kebat, jangan takut. Cuba dulu. InsyaAllah awak akan dapat markah juga kalau jawapannya betul. Okey? Baiklah. Kita sampai ke rumusan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini sepatutnya tadi kita sudah mengulang kajilah elemen komsas dalam burung terbang dipipiskan lada. Kemudian, kita sudah mengetahui bentuk soalan dan teknik menganalisis kata kunci. Dan yang ketiga, anda semua sudah menjawab soalan pemahaman dengan tepat. Jadi, Cikgu Ivi ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM dan juga pelajar-pelajar lain yang mengikuti video ini ya. Jangan lupa kongsikan video ini jika bermanfaat. Mungkin video ini berguna untuk pelajar-pelajar yang lain ya. Untuk pelajar tingkatan 4 walaupun KSSM masih boleh guna pakai ya. Kita perlulah menguasai kesemua elemen komsas yang terdapat dalam tajuk-tajuk komsas yang kita pelajari. Jadi, kekalkan semangat anda, calon-calon SPM. Tak berapa lama lagi lah kita nak peperiksaan. Semoga anda mencapai keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu SPM. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye.